A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita diberikan kesempatan, nikmat kesihatan yang baik oleh Allah, juga kelapangan waktu, ruang yang terbaik. So, sama-sama kita bertemu kembali dalam kuliah duha. Dan syukur Alhamdulillah dapat menyambung pengajian kita berkaitan tentang harfiah Al-Quran. Jadi pagi ini insya-Allah kita akan sambung pada surah ke-113. Surah ke-113 pada halaman yang terakhir dalam Al-Quran 604. Halaman ke-604, surah ke-113. Okay. Pertemuan kita pada bulan Ramadan yang lalu, bulan lepas, bulan April awal, kita dah selesai dah berkaitan tentang surah Al-Ikhlas. Saya tak sentuh berkaitan tentang fadilat, berkaitan tentang kelebihan, tetapi kita kupas berkaitan tentang harfiah, berkaitan tentang kefahaman ataupun tentang penggunaan bahasa untuk kita mudah faham, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Berkaitan tentang fadilat nanti kita akan buat sesi lain lah, insya-Allah. Hari ini surah ke-113, Suratul Falaq. Suratul Falaq. Dan saya percaya ibu-ibu, acik-acik, akak-akak dan berada di rumah dan di mana sekalipun yang bersama dengan kita pada pagi ini hafal surah ni. Kan? Dan kita hafal pula bukan setakat dah dewasa ni, daripada kecil lagi dah hafal lah. Kadang-kadang suara rendah dah hafal dah. Cuma dari segi kefahaman mungkin kita agak terbatas sedikit. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan kupas sedikit berkaitan tentang kalimah ataupun harfiah yang berada dalam surah Al-Falaq. Okey, terlebih dahulu jom sama-sama kita mengambil keberkatan berada di rumah Allah pada waktu yang duha yang mulia ini. Kita baca terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah ganjari kita dengan pelbagai kebaikan demi kebaikan. Ikut saya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Surah yang tak panjang, surah yang agak sederhana, 5 ayat sahaja. Okey. Sebagai pengenalan, surah yang kedua terakhir ini, Al-Falaq dan juga An-Nas, ini termasuk dalam dua surah Al-Mu'awwizatain. Dikata dua surah yang melindungi. Mu'awwizatain yang melindungi. Dikata ada sejarah ataupun ada asbabun nuzul surah ni diturunkan ketika baginda Nabi terkena sihir. Dikata baginda Nabi pun tak lari daripada kejahatan manusia. Ada hamba Allah, ada manusia yang dengki dengan Nabi, datangkan sihir kepada Nabi. Okay? Bukan Allah tak pelihara dah, Allah pelihara. Tapi setengah para ulama tafsir kata, kenapa kejadian tu berlaku atas izin Allah? Sebab Allah nak jadikan asbab turunnya dua surah ini untuk kita baca. Itu sebab para ulama letakkan dalam kehidupan harian kita, sebelum tidur baca 3 kul. Antaranya dua ni lah, Al-Falaq dan juga An-Nas. Satu lagi kita bincang pada bulan lepas, Al-Ikhlas. Jadi dua surah ini dipanggil Mu'awwizatain, dua surah yang melindungi. 5 campur 6, 11. Dipendekkan cerita, ketika Nabi disihir itu terdapat 11 simpulan pada batang tubuh Nabi. Ada 11 batang. Tak nampak dari segi zahir lah. Tapi bila digali dalam perigi dan sebagainya, ada 11 simpulan. Setiap satu dibaca, terbuka satu simpulan, selesai. Tu nanti kata surah ni, nanti kita akan ulas insyaAllah pada minggu depan ataupun sebagainya. Okay? Kita fokus kepada harfiah surah ini. Tentang fadilat nanti kita akan masuk. Mungkin lepas habis An-Nas nanti kita akan kupas sedikit berkaitan tentang fadilat dan juga kelebihan. Baik. Satu kita lihat. Dalam Al-Quran diletakkan terjemahan Al-Falaq artinya waktu subuh, kan? Betul tak? Dalam Quran kita kan? Al-Falaq artinya waktu subuh ataupun fajar. Jadi kita lihat bagaimana penggunaan kalimah Al-Falaq ini. Ayat yang pertama 4 kalimah saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, satu. Kita lihat pada kalimah ataupun pada perkataan kul. Kul. Okey. Kul erti kata katakanlah. Perintah. Dipanggil fi'lun amar. Kata perintah. Okey. Katakanlah. Katakanlah. Majoriti para ulama tafsir mengatakan bahawa kenapa dua surah ini bermula dengan kul, perintah daripada Allah nak menggambarkan tentang kelemahan kita manusia ni. Dan kita perlukan bantuan daripada Allah. Nak merendahkan ego kita masing-masing. Jadi katakanlah. Walaupun itu juga dari Nabi SAW, kita baca katakanlah. Kitab apa pun. Dia kata katakanlah. Okay? Kalau ramai dipanggil kulu, dia kalau jamak lah. Okay? Kalau kul tadi singular. Ketika kata seorang. Kalau kulu plural. Kulu, katakanlah oleh kamu semua. Okay? Kalau kata dalam fi'lun madi jadi qala, kan mudhari' yaqulu. Kalimah ini dalam Al-Quran banyak. Ketika kata beratus. Pada kata kul saja beratus. Tambah dengan kulu, yaqulu, qala, beribu kalimah di dalam Quran. Okay? Dan dia bila katakanlah ini perintah daripada Allah. Perintah daripada Allah. Tujuannya untuk kita sedar kita ni tidak punya apa-apa. Kita dipandu kehidupan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah sebut dalam ayat ini. Lepas katakanlah, Allah perintahkan kita a'udzu. Okey. Katakanlah, kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah olehmu a'udzu. Okey.
aku berlindung. Jadi katakanlah ni siapa? Lepas tu juga Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Tapi bila mana kita baca hari ini, kita pun disuruh sebut ni. Kan, kata katakanlah olehmu, wahai Muhammad, bila kita baca Quran juga, a'udzu, aku berlindung. Aku berlindung. Baik. Dalam Al-Quran, kalimah a'udzu ni tak banyak. Hanya ada 7 kali sahaja. Diulang 7 kali dalam 6 surah yang berbeza. Okey? Kalimah a'udzu dalam Al-Quran diulang sebanyak 7 kali. A'udzu a'udzu. Diulang 7 kali dalam 6 surah yang berbeza. Dan perintah berlindung ini adalah perintah daripada Allah. Allah sebut terang-terang. Mari kita lihat. Okey? Satunya dekat mana? Perintah ini datang daripada surah An-Nahl. Buka halaman 278. Okey? Buka halaman 278. Kita nak faham konsep a'udzu ni bagaimana. So dalam Quran ada kalimah lain juga berlindung ni. Waliyun pun kita boleh lindung juga, wakil kita. Fa'awa pun berlindung juga. Tapi disebut a'udzu ni dalam istilah macam mana? Mari kita lihat. Okey. Perintah ni datang dalam surah An-Nahl, muka surat 278. 278. Okey. Tersebut ayat 98 tu, tengah-tengah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Maka apabila kamu hendak baca Al-Quran, kata Allah, fasta'iz, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Okey. Nanti kata sebagai gambaran awal, kalimah a'udzu ni kita berlindung serapat-rapatnya dengan Allah, kerana perkara yang mendatangkan kemudaratan tadi hanya Allah sahaja yang boleh selamatkan kita. Dia kata a'udzu ni bentuk perlindungan yang kita tak nampak pun. Dan tak nampak. Contoh syaitan lah. Nampak syaitan tak? Tak nampak kan? Jadi apa juga bentuk yang tak baik yang kita tak nampak, Allah yang boleh melindungi kita, kalimah dia a'udzu. Okey. Contoh lain. Ya? Contoh lain. Boleh buka dalam surah Al-Baqarah. Ya? Tentang istilah a'udzu ni secara jelas. Okey. Buka surah Al-Baqarah. Okey. Buka pada halaman ke-10. Okey. Ini dengan jelas kalimah a'udzu. Berkaitan tentang doa Nabi Musa alaihissalam. Okey. Buka halaman ke-10 surah Al-Baqarah pada ayat ke-67. Okey. Ayat ke-67 tu pangkalnya, wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tathbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jumpa kalimah a'udzu? Jumpa kan? Okey. Ini doa Nabi Musa. Okey. Ketika Nabi Musa berpesan kepada kaumnya,
innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu semua, an tasbahu baqarah, untuk menyembelih lembu betina ni ataupun sapi betina ni. Kaum dia menjawab, atattakhiduna huzwa, adakah engkau nak olok-olokkan kami, kau nak tipu kami, kata kaum dia. Apa jawapan Nabi Musa? Qala, kata Nabi Musa, a'udzubillah, aku berlindung daripada Allah, selamatnya dengan Allah, an akuna minal jahilin, daripada termasuk orang yang jahil. Nanti kata bab kejahilan, bab jahil. Jahil ni nampak tak? Tak nampak, duduk diam. Orang tak tahu. Kita ni boleh baca Quran tak? Pandai baca Quran ke tidak? Faham? Orang tak tahu. Tapi kalau kita bersuara, nampak nah bodoh je. Tak cakap bahasa kasar sikit kan. Kalau kita tu boleh soalan, bila kita duduk diam, kita angkat tangan nak tanya. Ustaz, nak tanya Ustaz. Daripada soalan tadi boleh gambarkan ilmu kita kat mana. Kalau soalan tu macam berapa jahilnya orang ni, ada macam tu. Jadi kita minta daripada Allah lah. Sebab perkara jahilan ini hanya Allah dia yang boleh tentukan. Kan? Sebab kita dituntut untuk belajar. Untuk belajar. Okay? Untuk tuntut ilmu. Sebab kita tak nak jahil bermahajlala dalam diri kita. Yang boleh lakukan Allah lah. Kan? Sebab ya Allah, aku nak faham Quran. Ya Allah, datangkan ke kelas yang berjaya kita dan sebagainya. Kita pun dapat suruh waktu pagi selesai sekian, ada kuliah duha, ada kuliah muslimat dan sebagainya. Itu dia kata, yang pertama, dalam bab kejahilan ni, kita tak dapat nak kawal pun. Bukan bidang kuasa kita. Sebab kita tak nampak. Kan? Tak nampak. Satu. Yang kedua, berkaitan tentang pelindungan tadi. Okay? Yang kedua, buka pada halaman ke 227. Okey. 227. Kalimah tak banyak, jadi kita go through sikit-sikit lah insya-Allah. Okey. Buka halaman ke 227 dalam surah Hud pada ayat ke-47. Ini doa Nabi Nuh pula. Tadi doa Nabi Musa, bab kejahilan. Ayat 47, doa Nabi Nuh pula. Okay? Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Jumpa kalimah a'udzu, ada kan? Qala, telah berkata Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, inni a'udzu bika, aku berlindung kepadamu ya Allah, an as'alaka, daripada sesuatu perkara yang aku tak soalkan kamu, ma laisa li bihi ilm, tentang satu hakikat dan sebagainya berkaitan tentang ilmu. Dia kata jangan tanya yang mengarut-ngarut lah. Kan? Nabi Nuh ujian dia apa? Ujian dakwah dia besar. Dia nak mengajak balik manusia menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa manusia menyembah berhala berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syekh salam tak ada masalah. Walaupun mereka buat jahat, tapi beriman kepada Allah. Sampai sebelum zaman Nabi Nuh, mereka dah engkar, mereka sembah berhala. Jadi Nabi Nuh diperintahkan untuk bawa balik manusia ni beriman kepada Allah. Dan Nabi Nuh doa kepada Allah, jangan elakkan, ya Allah, kenapa berlaku macam ni ya? Kenapa jadi macam ni ya? Tak patut ya Allah. Itu soalan yang agak boleh mendatangkan bibit-bibit di mana bakal hati kita terkunci lah. Itu kena hati-hati. Okay? Jadi kata Nabi Nuh minta perlindungan daripada Allah. Jangan tanya kepada Allah perkara-perkara yang bukan dalam bidang ilmu kita.
Contoh apa dia? Dosa pahala. Ya Allah, kalau aku buat ni, banyak tak pahala aku? Kan kerja kita. Pahala kerja Allah. Ya Allah, kalau aku baca macam ni, hari ni aku baca berapa ayat huruf ni, dah 100 pahala aku. Betul tak ya Allah? Aku kira hari ni. Hari ni je aku buat kebaikan dah 100 pahala. Bukan kerja kita. Jadi elakkan benda tu. Kita pun tak tahu. Memang hadis-hadis sebut, buat sekian, sekian, sekian dapat pahala. Tapi bab pemberian bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Allah nak bagi lebih ke, nak bagi kurang tu hak milik Allah. Kerja kita apa? Belajar dan buat beribadat kepada Allah. Baik. Itu yang kedua. Berkaitan tentang kalimah a'udzu. Baik. Yang ketiga. Buka dalam surah yang ketiga. Okay? Dalam surah Maryam pada halaman ke-306. Okay? 306. 306 pada ayat yang ke-18 tengah-tengah tu. Ya. Ayat ke-18 muka surat 306 surah Maryam. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata kepada Allah ataupun berdoa kepada Allah, inni sesungguhnya a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah yang bersifat Maha Pemurah, minka daripada kamu, in kunta taqiyya, jika kata-kata daripada perbuatan jahatmu, jika kamu seorang yang bertakwa. Arti kata dia minta daripada Allah berlindung daripada perbuatan orang yang bukan takwa ni. Sebab kan dimaklumkan Maryam akan mengandung. Sedangkan jawapan Maryam, walam yamsasni bashar, aku tidak pernah disentuh pun oleh mana-mana lelaki, kata Maryam. Jadi boleh mengandung pula. Jadi dia minta kepada Allah akan lindungikan aku ini daripada orang yang bukan takwa kepada Allah. Okey. Dia kata takwa juga benda yang tak nampak. Tak nampak. Dari segi amal ibadat, bertakwa orang ni pun tak dapat nak gambaran juga. Hati belum tahu. Sama ada dia buat secara sukarela ataupun nakkan pujian daripada orang, na'udzubillah. Itu takwa. Okey. Baik. Seterusnya. Dalam satu surah ada dua. Surah Al-Mu'minun. Okey. Muka surat 348. Nanti saya ulas terus. Okey. 348. 348 surah Al-Mu'minun. Okey. Pada ayat ke-97 dan 98. Okey. Dua ayat ni. Halaman 348 ayat 97 dan juga 98. Allah ulang. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Okey, ni. Dan katakanlah, kata Allah, telah perintahkan untuk kita atau juga ini bercerita berkaitan tentang baginda Nabi SAW. Okey. Dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika min hamazatis syayatin, aku berlindung pada kamu ya Allah, min, daripada hamazati, bisikan-bisikan. Okay? Dalam Al-Quran ada khutuwatis syaitan. Khutuwat ni langkah-langkah. Hamazatis, bisikan-bisikan, hasutan-hasutan. Cuma kalimah dia asyayatin. Nampak? Allah gunakan kalimah hamazatis syayatin. Okey? Kalau syaitan, ni kejap ya. Dia nak bezakan di antara kalimah syayatin dengan syaitan. Okey? Contoh. Boleh lihat sekejap. Ini tinggalkan dulu kejap. Maksudnya tanda-tanda jangan buang. Okey?
Boleh tengok dalam Allah Muhammad dalam suratul Baqarah, okey, pada ayat ke 100, okey, 68. Halaman ke-25. Okey, tadi jangan hilangkan. Okey. Tengok pada ayat 168 halaman ke-25 suratul Baqarah. Okey, baik. Ayat 168 tu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwat syaitan. Langkah-langkah syaitan. Okey. Apa itu syaitan? Syaitan satu perasaan yang berada dalam nafsu kita, yang nak bawa kita jauh daripada rahmat Allah. Ketika kata Allah pesan kita, wala tattabi'u, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Kalimah dia syaitan. Kalimah tadi dalam surah Mukminun tadi, hamazatish syayatin, bukan hamazatish syaitan. Sebab kalau syaitan, dia makhluk ataupun perasaan yang dibawa masuk oleh syaitan, oleh iblis. Syaitan ini makhluk berbentuk perasaan yang dikontrol lah, yang dijana kuasa, yang disupply oleh iblis. Itu syaitan. Syayatin dalam Al-Quran menggambarkan syayatin juga berada pada sifat manusia. Itu beza. Okey. Kalau ada Quran digunakan kalimah syaitan. Ketika kata dia daripada iblis lah. Okey, syaitan daripada iblis. Dia sebut syayatin. Dia boleh jadi sama ada daripada iblis ataupun daripada manusia. Tu. Okey. Kalau syaitan memang daripada iblis lah, hasutan tu datang. Tapi bila sebut syayatin dalam Al-Quran menggambarkan bahawa boleh jadi iblis, boleh jadi manusia. Itu sebab kadang-kadang kita dah jaga dah iman kita ni. Datang kawan call. Esok ada kuliah ke? Ada. Alah, rehat dah tak payahlah. Kita pergi ngeteh ke, kita pergi zumba ke, contoh kan. Yang bisikan itulah datang daripada syayatin ni. Bukan nak kata dia. Okey, ya. Qarin, okey, baik. Qarin ini dalam istilah yang berbeza. Walaupun ada setengah orang kata syayatin ni kira qarin, tak. Okey. Dia qarin ni, dan Quran juga ada kalimah qarin. Qarin ni itu kata teman rapat, kawan rapat. Okey. Apabila seseorang manusia lahir, okey, lahir sahaja, malaikat dia akan hantar seorang untuk bimbing kita. Golongan jin pun hantar juga. Okey, ataupun kita panggil iblis lah. Iblis ni daripada keturunan jin ataupun daripada sebahagian golongan jin. Okey. Bila mana manusia lahir, Allah perintahkan malaikat hantar untuk seorang. Ni dipanggil malaikat hafazah tu. Malaikat hafazah. Malaikat yang menjaga kita. Yang pegang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan dah, nak solat lah. Sebab fungsi malaikat akan bawa kita kepada takwa, kepada kebaikan. Ya? Adapun jin dan iblis, oleh kerana mereka dah berjanji kepada Allah nak sesatkan anak Adam, lahir dia akan hantar. Dan dia takkan menjelma. Ini dipanggil qarin ni. Dipanggil qarin. Dia takkan menjelma. Setengah para ulama kata dia akan menjelma apabila kita telah mati. Ya? Bila kita mati ataupun
orang ayah kita dah mati sebagainya. Bila kita mimpi. Kita mimpi jumpa ayah kita dalam mimpi. Dia pesan. Wahai anakku, engkau sia-sia kau buat macam ni. Yang pesanan dalam mimpi itulah Qarin. Sebab dia zaman, kalau kata kita hidup ni, dia menjelma, dia tak dapat lawan ni. Dia takut. Jadi lepas kita mati, dia akan menjelma dan dia tahu A to Z apa yang berlaku dekat kita. Sebab dia berada dengan kita sejak lahir sampai kita mati. Itu Qarin. Tengah para ulama kata, kita dekat sini. Tiba-tiba kawan kita call. Kau ada dekat sini ke? Kat mana? Ni aku nampak kat pasar payang ni, tengah belah ni. Tak, aku dekat rumah ni. Itu Qarin kita tu. Dia menjelma. Itu sebab nak buat perandakan ataupun ada agenda lah macam tu. Aku nampak kau ni tengah, aku nampak kau berduaan ni, contohkan. Kita kat sini. Itulah aku ada kat rumah ni. Iya ke? Ataupun tiba-tiba dapat WhatsApp. Kau hari tu keluar sini je, kat sini je. Tak adalah. Aku nampak kau macam kau betul lah. Tapi aku nak tegur sebab salah. Dia kata bayangan-bayangan tu lah dipanggil Qarin. Faham ya? Adapun syaitan bisikan yang menggunakan kita ni. Dia kata syaitan tadi ada dalam nafsu kita. Dalam surah Asy-Syams sebut wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha fujur di keburukan. Wa taqwaha taqwalah. Wa taqwaha taqwa. Okey? Yang inilah malaikat pegang. Yang inilah dipanggil syaitan tadi ni. Dia kata. Okey? Ada nafsu ini tak jahat pun, bukan semua buruk pun. Contoh makan kan. Bukan makan tu dosa ataupun makan tu jahat dah. Makan yang berlebihan itulah yang tak baik. Kita kena kontrol nafsu tadi. Itu sebab bila mana Allah sebut berkaitan tentang a'udzu ini, hanya Allah yang boleh melindungi kita. Satu tadi daripada syaitan. Kedua daripada syaitan ni juga. Hamazatis syayatin. Bisikan-bisikan yang boleh mengganggu iman kita. Bisikan-bisikan yang boleh menyebabkan kita rasa itu sebab bila kita solat, kan kita ada baca nak solat kan. Sebab syaitan okeylah kita dah kawal lah. Tapi kita risau. Dan sebelah pula kadang-kadang dia makan petai ke apa berbau, kita pun tak usyuk lah solat. Kan. Ataupun sebelah pula, di sebelah dia mengapak macam ni. Kan. Kita pun tak selesa. Itu faktor yang mengganggu khusyuk dalam solat. Itu sebut hamazatis syayatin. Satu. Yang kedua, wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah kalau kata mereka ini cuba mendekati dalam urusanku. Kan. Kita tak boleh dah. Kita baca Quran ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. WhatsApp masuk. Alamak, nak tengok tak tengok biar dululah. Baca. Satu ayat baca, masuk lagi. Tengok. Oh, cerita apa? Dah terhenti kita nak baca Quran. Sebab gangguan tadilah. Datang dari mana? Bisikan syaitan ni tadi. Jadi apa kita buat? Nak mengaji, tolaklah telefon jauh-jauh. Kita balikkan ke lantak lah. Ada orang kadang-kadang bertemu kuliah, tinggal terus kat kereta. Saya kadang-kadang tinggal kat kereta. Ataupun saya offkan data. Sebab kalau tengah kuliah, tengok. Kita pun, terganggu juga kadang-kadang. Kan, itulah dipanggil sebagai syaitan. Faham ya? Okey je. Ambil gambar. Okey, sila. Nanti boleh tengok juga dekat FB ada. Okey. Itu berkaitan kalimah syaitan. Alright. Seterusnya. Okey. Kita lihat seterusnya. Yang ni surah Minun. Yang surah yang kelima dan keenam Al-Falaq dan juga An-Nas. Erti kata perlindungan a'udzu ini kesimpulannya hanya Allah sahaja yang boleh lindung kita. Okey. Setengah para ulama kata, a'udzu ni bukan setakat kita minta tak. Tapi kita mohon kepada Allah agar letakkan kita betul-betul bawah perlindungan Allah. Contoh kita lapar kan. Kita lapar, semua orang nak RM1 ke RM2, saya lapar lah nak makan. Contoh kan. Tak bagi tak apa, tak masalah.
Tapi kalau orang dah memang kelaparan betul, dah nak mati dah, kita minta ke kita rayu kat dia? Cik, tolonglah cik, saya dah nak mati ni cik, dah makan sangat ni cik. Kan beza. Kita kata a'udzu ini kita mohon kepada Allah, letakkan kita betul-betul bawah pelindungan Allah. Bukan lagi minta, tapi dah betul-betul dah. Okey. Allah ajarkan kita dalam surah Al-Falaq ini ada 4 perkara yang perlu kita minta perlindungan. Apa dia? Balik surah Falaq tadi. Okey. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung sedapat-dapatnya bi Rabbi kepada Allah Al-Falaq. Okey. Apa Al-Falaq? Walaupun terjemahan dalam Quran letak sebagai waktu subuh, tapi hakikatnya kita lihat. Okey. Saya padam ni. Saya padam ni saya. Okey. Dia kata a'udzu, faham Jelas ya? Okey, a'udzu. Baik. Seterusnya kita ambil kalimah Al-Falaq. Okey. Walaupun terjemahan dalam Al-Quran letak waktu subuh, waktu fajar. Okey. Bukan nak kata terjemahan Quran salah dah. Itu terjemahan asas untuk kita faham secara ringkas. Okey. Bila mana kita kupas, kita lihat. Al-Falaq ni, Al-Falaq. Okey. Asal kalimah falaqa. Falaqa. Asal kalimah falaqa. Okey. Al-Falaq daripada kalimah falaqa. Artinya membelah. Ataupun artinya membelah. Ataupun telah terbelah. Falaqa ni fi'lun madilah. Ataupun telah terbelah. Terbelah. Okey. Ataupun membelah sesuatu. Boleh je mana-mana. Membelah sesuatu. Okey, baik. Bagaimana datang terjemahan ataupun makna waktu subuh ni? Okey, kita lihat. Satu, bagaimana matahari keluar? Allah belahkan malam tu tadi. Malam kan gelap, okey, tak cahaya matahari. Waktu pagi kita akan nampak mula sikit-sikit terbelah lah, ibarat macam tu. Jadi bila terbelah ni langit tu, ibarat masuk cahaya matahari pun masuk. Dia macam tu konsep dia. Okey. Itu sebab bila dia terjemahkan sebagai waktu subuh sebab langit terbelah. Bila langit terbelah maka kegelapan hilang pun hilang sikit. Itu sebab diterjemahan sebagai waktu subuh. Asal kalimah falaqa adalah terbelah. Okey. Satu. Yang kedua, ada juga ulama tafsir kata, ini yang kuat berkaitan tentang falaqa ini. Dia bukan sahaja berkaitan tentang waktu subuh dah. Allah minta kita berlindung kepada Allah. Al-Falaq erti kata daripada kejahatan seluruh makhluk ciptaan Allah. Okay? Erti kata falak ni Allah perintahkan kita untuk minta perlindungan daripada semua makhluk Allah. Apa dia? Nanti ayat yang ketiga, 2, 3, 4, 5 tu terangkan. Ada 4 sifat. Okay? Minta perlindungan dari semua makhluk Allah. Sebab konsep dia, semua makhluk Allah terjadi dengan peristiwa terbelah ni. Contoh, ayam. Bagaimana ayam keluar? Telur pecah kan? Okay? Telur pecah. Pecah telur tu. Maka keluarlah ayam. Okey. Tumbuh-tumbuhan, pokok, kita katalah pokok. Bagaimana pokok ini tumbuh? Daripada biji benih yang pecah. Pecah. Tak percaya? Cuba tanam kacang hijau. Tumbuh pendek pula. Tumbuh toge. Macam mana? Kacang itu pecah kan? Itu konsep dia macam tu. Nanti kata. Itu juga dengan kita manusia. Bagaimana manusia lahir? Okey, daripada memang air mani. Tapi simbolnya macam mana? Kan pecahnya air ketuban dan sebagainya, kita juga keluar. Pecahlah tu. Benda yang sifat berpecah inilah semua makhluk Allah daripada situ. Nak gambaran nanti kata,
Allah sebut, wahai Muhammad, mintalah perlindungan sedapat-dapatnya daripada aku, al-falaq, daripada semua makhluk ciptaan Allah ni. Apa yang dibuat? Okey, yang pertama, min syarri ma khalaq. Okey, faham ya? Ini berkaitan tentang makhluk ciptaan Allah, sebab semua kejadian memerlukan kepada belahan ni. Okey, tu faham dan sebagainya. Nanti kata Allah mengingatkan kita berkaitan tentang kejadian manusia siang dan sebagainya. Okey. Jadi dalam keadaan ini berkaitan tentang kalimah al-falaq. Ada juga pandangan yang terpencil kata al-falaq ini adalah penjara kat neraka. Itu pandangan terpencil lah, tak apa, tak masalah. Okey. Cuma nak katakan bahawa Allah minta kita yang pertama, minta perlindungan daripada kita manusia pertama, min syarri ma khalaq. Min ni daripada. Sikit sebahagian. Okey. Sebahagian syarri. Okey. Siapa dah ya? Okey. Dah 10.30 dah. Jadi rasanya macam pernah sambung minggu depan kot. Okey. Surah ni sambung minggu depan kan? Tak apa. Okey. Yang pertama adalah perintahkan kita minta perlindungan min syarri. Syarri ma khalaq. Okey. Khalaq. Highlight kalimah syarri. Yang kedua, ma khalaq. Okey. Okay. Ma khalaq ni apa jua ciptaan. Apa jua yang Allah ciptakan. Dia kata Allah minta kita berlindung daripada apa sahaja makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk Allah ciptakan. Ya. Ciptakan. Ataupun nak kata-kata lain daripada manusia lah. Kan? Tapi bukan manusia sahaja. Ada juga daripada semualah. Jin, daripada malam, siang. Allah ciptakan semua. Dia kata yang pertama syarri. Baik. Apa ni syarri? Apa terjemahan Quran? Kejahatan. Okey, baik. Dalam Al-Quran bukan saja kalimah syarri kejahatan. Kalimah su'a. Su'a. Apa? Jahat juga. Okey. Contoh dekat mana? Mari kita buka. Okey. Ada banyak kalimah lagi lah. Tak apa. Itu salah satunya. Buka pada halaman ke-242. Okay. Awal juzuk yang ke-13. Surah Yusuf ayat 53. Atas sekali. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak mengatakan diriku bebas daripada kesalahan ataupun apa itu nafsu, dan terjemahan yang lain. Innan nafsa la'ammaratu bisu'. Sesungguhnya nafsu tadi mendorong ke arah kejahatan. Ada kalimah syar'i ke situ? Ada kan? Ada kalimah su'a. Kita kata su' juga kejahatan. Tapi dalam ayat ini lah gunakan kalimah syar'i. Okey, persoalannya apa beza kalimah syar'i dan kalimah su'a? Su' pun jahat juga. Okey. Ada kalimah yang lain juga berkaitan tentang jahat. Orang sebut fahsya pun kita jahat juga. Fahsya, walaupun ada kata fahsya ni kebencian dan sebagainya, tak apa, kita ambil makluman awal. Okey. Cuma saya nak kongsikan, dalam kita membuat perkara dosa, okey, bukan dalam kita buat dosa, maksudnya dalam perkara dosa lah, okey. Dalam perkara dosa, okey, satu perkara yang dikata dosa lah dosa. Okey. Contoh, kita katakan orang tak solat, okey, dosa. Dosa. Satu, orang tak solat. Dosa tak? Dosa. Jahat tak dia? Jahat. Kenapa jahat? Dia lupa Allah. Okey.
Tapi setengah para ulama kata dia tak jahat. Sebab dia tak ajak orang untuk tak solat. Dia sendiri. Tapi bila mana dia tak solat, dia ajak orang. Weh, tak payah solat hai. Kita ni muda lagi. Esok dah tua nak mati baru solat. Dia ajak tu baru nampak kejahatan dia. Tu. Ketika ditinggalkan tak kira dosa. Tak kira jahat. Tapi dosa lah sebab dia engkar perintah Allah. Okey? Sama juga yang kedua, contoh orang berzina. Okey, berzina. Jahat tak? Tengah para ulama kata tak jahat, dia dosa. Tapi bila mana dia buat depan orang ramai, nak tunjukkan contoh, dia berluasa zina dan sebagainya, baru dia kira jahat. Pada hadis Nabi sebut, yang berlaku kepada Allah selamat Ma'is bin Malik. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku berzina. Apa boleh aku buat? Nabi kata, diam. Balik rumah bertaubat kepada Allah. Jangan cerita dengan orang. Sebab zina ni dosa kita dengan Allah. Kita dekat orang, kita dah menampakkan kejahatan kita. Itu biasa. Kita kata, ada dosa yang tak kira jahat. Okay? Tak kira jahat. Ada dosa yang dikira jahat. Kita kata, jahat ni lah. Okey, baik. Bila mana kalimah su'a ni perkara yang buruk. Perkara yang buruk, efek dia pada diri sendiri. Diri sendiri. Okey. Kalau syarri, perkara yang jahat, yang efek dia mendatangkan kebencian. Pada siapa? Pada kita, pada orang yang lihat bersama. Itu. Kebencian. Okey, itu sebab kalimah syarri ni lebih dahsyat daripada su'a ni. Su' ni contoh tadi lah. Tak solat tu kira su' lah, jahat. Sorry, perkara yang dosa. Tapi tak ajak lagi. Bila mana dia tak solat, dia ajak orang. Boleh dikira syarri. Sebab Allah minta kita berlindung daripada kejahatan yang boleh mendatangkan kebencian daripada orang, daripada apa jua makhluk yang Allah ciptakan. Contoh, apa yang ada manusia confirm lah. Contoh macam malam contohnya. Malam kan. Gelap. Kau nak pergi mana? Pergi masjid. Tengah-tengah malam ni. Gelap kot. Tak apalah. Lampu kan ada. Janganlah takut. Dia kata tu kegelapan malam. Dia kata kita tak nak daripada sebab kegelapan malam tadi datangkan kemudaratan kepada kita. Sebab setiap makhluk ciptaan Allah ada potensi. Okay? Setiap makhluk ciptaan Allah ada potensi kepada benda baik dan juga ada benda kepada buruk. Okay. Setiap ciptaan Allah ada potensi kepada kebaikan dan ada potensi kepada kejahatan. Contoh kita lihat matahari. Matahari lah kan? Matahari yang menyinari kita. Cuaca pagi nampak cantik, okey tak? Okey. Tapi kalau panas yang tersangat panas, masalah bagi kita tak? Masalah. Air, kalau diturun hujan, dan keadaan yang okeylah. Menyejukkan bumi kita, kita pun sejuk. Tapi kalau melampau hujan, menyebabkan banjir, buruk tak? Buruk. Itu juga dengan api. Bila api kecil, kita buat masak dan sebagainya. Kalau api tak terkawal, habis rumah kita. Itu sebab setiap makhluk ciptaan Allah ini ada potensi mendatangkan kebaikan, mendatangkan keburukan pada orang. Juga dengan manusia. Ada manusia yang boleh bawa kita kepada kebaikan. Ada manusia bawa kita kepada keburukan. Hayatin tadi itulah. Itu sebab Allah minta kita yang pertama, minta perlindungan daripada Allah, daripada jahat, kebencian makhluk ciptaan Allah. Allah yang boleh kawal. Contoh orang kata, kenapa tak kahwin lagi? Susahlah Ustaz. Tengok orang kahwin pun bercerai. Tengok lelaki semua tak betul. Bukan masalah dia. Masalah dia daripada cakap, ya Allah, aku nak di rumah tangga ni, ya Allah, pimpin aku ke arah kebaikan. Sebab kahwin itu sunnah. Antara perkara yang Al-Quran sebut, perkara yang kelaziman. Memang fitrah manusia, dia perlu kepada zuriat, anak dan sebagainya. Dia kata bila berlaku manusia yang sifat tak betul tu, bukan kerja kita. Minta perlindungan daripada Allah. Tu sepatutnya macam tu. Kenapa kau tak pergi sekolah?
Entahlah sekolah tu tak apa-apalah budak-budak belajar tak betul. Tak, bukan masalah dia. Kita minta dengan pada Allah, ya Allah, aku datang sekolah nak belajar, ya Allah, nak faham, datangkan sahabat-sahabat yang baik-baik dekat aku. Itu konsep dia. Kata apa jua benda yang hidup, yang makhluk ni boleh mendatangkan kebaikan dan juga keburukan. Pokok pun sama. Kita tanam pokok tu lebat. Boleh okeylah. Sampai dah besar, akar dah besar, sampai kacau rumah kita, rosak tak? Rosak. Itu sebab tengah orang kata, kalau tanam sekalipun minta kepada Allah. Bukan kita, ya Allah, aku tanam pokok ni, ya Allah, akan kebaikan kepada aku. Hujan yang turun pun Nabi ajar, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, hujan yang turun ni datangkan manfaat untuk diri aku. Itu konsep dia. Dia pertama. Faham Kita kata Allah ajarkan kita, yang pertama, minta perlindungan daripada Allah, daripada kejahatan yang mendatangkan kebencian, daripada apa jua Allah ciptakan. Satu. Yang kedua, kita ulang dulu lah, nanti kita ulang. Nanti kita ke depan dia lagi. Okay? Yang kedua, Allah minta kita agar minta perlindungan daripada Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Arti kata, okay? Arti kata yang kedua ini, Allah minta daripada syarri, kejahatan juga yang mendatangkan kebencian, ghasikin, malam. Ghasikin ni kalimah malam. Okay? Idza waqab. Okay? Ghasikin ini lebih tepat bukan malam tengah malam tak, tapi awal malam tu. Antara waktu maghrib itulah. Kan. Apa berlaku waktu maghrib ni? Tengah pada orang kata waktu maghrib ni kan mulanya makhluk-makhluk lain ni tengah berlega-lega dan sebagainya. Itu sebab orang tua-tua dia faham benda ni. Nak maghrib dah, tutup pintu, tinggal semua tutup. Sebab tak nak bagi benda tu masuk. Dia faham. Kita pula, alah maghrib je kot, biarlah. Kadang maghrib masih berada kat padang bola lagi. Sudah hanya bila balik, dah tak tahu, meracau macam-macam dah. Sebab punca tu. Yang perempuan pula kadang-kadang waktu maghrib nak mandi pula. Yang mandi nampak lebam-lebam. Kenapa dia? Jangan mandi waktu maghrib. Mati sebelum pukul 6 lagi dan sebagainya. Dia kata waktu tersebutlah. Ghasikin ni awal malam. Okay? Ghasikin awal malam. Dan daripada kejahatan awal malam tadi. Okay? Idza waqab. Okay? Waqab arti kata arti kata satu benda yang dah tetap lah, yang dah tetap dan sebagainya. Dia kata sampai betul-betul malam. Okay? Kita lihat waktu malam, kan memang orang tua-tua lama-lama pesan. Waktu petang kalau main sekalipun, nanti balik sebelum maghrib. Kan? Katalah maghrib 7 suku. Orang tua-tua pesan, pukul 7 kena balik kat rumah dah. Ataupun 6.45. Balik terus mandi. Dan tunggu pada waktu maghrib sampai isyak. Ini orang lama-lama punya petua. Sebab mereka faham benda ni. Sebab takut waktu-waktu macam inilah kita terhasut dengan syarri ghasikin idza waqab, apa sampai betul-betul malam. Tu kadang-kadang dan perubatan pun besar. Kalau dah pukul 7 tak payah mandi dah. Lepas isyak nanti 9 barulah pergi mandi. Sebab waktu tu dah malam betul lah. Tak masalah. Kan? Waktu inilah waktu di mana berleganya makhluk-makhluk ini lah. Kan? Antaranya syaitan tadi lah. Tu sebab ini. Orang lama dia faham. Orang kita terlalu pandai agaknya. Tak payahlah. Alah sekat malam je kot. Kadang-kadang bila maghrib pun buka pintu besar-besar, tingkap besar-besar. Sebab tengok orang bukan beriman macam tu je. Kan? Jiran kita Indian, tingkap buka pintu okey je. Kita Islam buka juga. Tak, dia fahaman, dia tak kacau dah. Kita diganggu kita. Kan? Itu sebab keadaan macam tu. Itu konsep dia. Nanti kata yang kedua ini, Allah pesan kepada kita. Bab makhluk yang hidup, manusia ke, bisikan syaitan ke, kejadian alam dan sebagainya, dan apa juga kegelapan malam, yang boleh melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sebab ayat ini juga berkaitan tentang, kita dah kupas dua, okay? Satu berkaitan tentang daripada keburukan makhluk yang hidup yang Allah ciptakan. Yang kedua keburukan daripada kegelapan malam. Okay, jadi konsep dia kat sini
Dua perkara. Ada dua lagi. Ayat yang keempat dan juga yang kelima. Ini sebagai ringkas berkaitan tentang kefahaman surah Al-Falaq. Okey. Saya tak nak sambung. Takut nanti delay sampai pukul 12 pula nanti. Jadi cukup untuk hari ini. Minggu depan kita ada lagi, insya-Allah kita akan habiskan surah Al-Falaq. Okey, berkaitan tentang pelindungan. Kita minta kepada Allah agar letakkan kita benar-benar di bawah pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta lagi dah, tapi letakkan kita betul-betul bawah pelindungan Allah. Kita baca Quran lah. Kita tak baca na'udzubillah. A'udzu, sebab syaitan tadi berada pada dalam nafsu kita. Dua elemen manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan fujur nafsu dan juga takwa. Nafsu ni apa? Kalau tak dibendung, tadilah bawa kepada keburukan. Contoh, kita minum. Minum ni, kalau tak nafsu tak minum kita. Tapi kita minum dengan ilmu. Kalau minum air putih, okeylah. Kalau manis, tambah banyak air manis, masalah pada kita. Jadi kencing manis. Jadi minumlah air putih. Makan bersama. Kalau makan berlebihan, takut darah tinggi dan sebagainya. Dari ilmu, makan berpada-pada. Itu konsep dia. Okay? Jadi kata konsep inilah yang Allah ajarkan dalam Quran. Untuk kita faham sungguh-sungguh. Itu sebab dalam perkara ini, kadang-kadang dalam syaruri ma khalaq ini, ada sebab mereka yang cuba menyihiri kita. Cuba membuat keburukan dan sebagainya. Nanti ada dua lagi perkara tadi. Allah minta kita berlindung kepada Allah daripada perkara yang bersifat kejahatan inilah. Okay? Satu tadi daripada makhluk diciptakan, yang kedua daripada kegelapan malam. Wallahu ta'ala a'la. Okay. Sekian pada pagi ini. Nanti kita jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah. Minggu depan juga pada waktu yang sama 9:30 pagi, insya-Allah. Untuk kita habiskan berkaitan tentang ayat yang keempat dan kelima surah Al-Falaq. Jadi sekian daripada saya. Ada soalan ke ibu-ibu, kakak-kakak, acik-acik? Okey, tak ada, alhamdulillah. Harap semua fahamlah, insya-Allah. Okey, ataupun tak tahu nak tanya apa dah. Tak apa, nanti kita catat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah telah berikan kita kesempatan pada pagi ini untuk faham tentang 3 ayat surah Al-Falaq, surah yang terkandung ataupun hadis Nabi sebut surah Al-Mu'awwizatain. Minta perlindungan daripada Allah, daripada gangguan, daripada kejahatan manusia. Jadi kita tutupkan dengan doa sama-sama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan nirani bi karamatil Qur'an wa rafa' darajatina bi fadilatil Qur'an wa kaffir anna sayyiatina bi tilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan nirani bi karamatil Qur'an warfa' darajatina bi fadilatil Qur'an wa kaffir anna sayyi'ati bi tilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan ya arhamar rahimin.
اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.